إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعددي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah. Wahai sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita rafakkan sembah puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ahli keluarga baginda, para sahabat baginda. Juga kita banyak rafakkan kesyukuran pada Allah Ta'ala atas kurniaan Allah. Pagi ini, pagi Khamis, kita masih lagi bernafas, dapat lagi berehat, dapat lagi menikmati kesihatan, menikmati segala rahmat dan nikmat yang telah Allah Ta'ala curahkan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas kurniaan yang paling istimewa. Kami dapat kembali lagi bersua wajah walau dari jauh, walau tak dapat menyentuh, namun kami boleh bertukar-tukar senyum, bertukar-tukar ilmu sesama sendiri. Syabas dan tahniah untuk Ji atas pengisian ilmu. Alhamdulillah, ilmu kita akan bertambah apabila kita mengajar. Syukur pada Allah. Hebat dan syabas daripada saya. Terasa bangga mempunyai sahabat yang begini. Alhamdulillah. Sebab Nabi berpesan, balighanni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Apa yang Nabi ajak kepada kita, kita cuba sampaikan walaupun satu ayat. Jangan nanti pandai baru nak mengajak, tetapi mengajarlah sampai pandai. InsyaAllah. Kan kemarin kita belajar ilmu ni, cara kita nak ikat ilmu salah satunya dengan kita mengajar. Walaupun sikit kita sebarkan. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pesan, satu ayat pun jadilah. Itu adalah tanda amanah kamu daripada aku. Jadi jangan malu, jangan segan wahai sahabat-sahabat sekalian. Memang kita kalau nak dibelek, kalau nak dikaji, kita semua tak pandai. Kita semua tak tahu apa-apa. Tetapi dengan sedikit pengetahuan, apabila kita menyampaikan kepada sahabat yang lain, akan bertambah. InsyaAllah. Semua manusia bukan bermula daripada cerdik. Kita bermula daripada tak reti. Dan apabila kita mengasah dia dengan cara kita mengajar, insyaAllah. Baik. Dan kesempatan ini juga saya merakamkan ribuan terima kasih tak terhingga
untuk Ustaz Ahmad Nasir di atas susah payah beliau merakam dan menyebarkan. Sebenarnya saya malu apabila disebarkan video saya. Al-maklumlah, saya ni tak banyak ilmu, tak pandai. Bila setiap kali disebarkan, bolehkah orang menerima apa yang saya cuba sampaikan? Layakkah saya ini duduk di medan Facebook? Layakkah saya ini duduk bersama dalam kumpulan YouTube? Siapalah saya? Namun menyedari ini adalah risalah daripada Nabi SAW. InsyaAllah mudah-mudahan anda terdapat kesalahan, ada yang menegur dan ada yang memperbetulkan. InsyaAllah hari ini dengan penuh rasa kecintaan terhadap Nabi SAW, pagi ini kita kembali lagi bersyama'il Muhammadiyah yang disebut sebagai keagungan peribadi Nabi SAW. Pagi ini kita akan membaca bab yang ke-38, iaitu berkenaan dengan perbualan Rasulullah SAW bersama dengan para isteri dia pada waktu malam. Kita tengok dulu hadis 252 kitab saya, muka surat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Al-Hasan bin Sabah Al-Bazzar qala haddatsana Abu Nadri qala haddatsana Abu Aqil Al-Thaqafi Abdullah bin Aqil an Mujalid an As-Sa'bi an Masruq an Aisyah قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة فقال أتدرون ما خرافة؟ خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجنة في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة. Baik, ini cerita dibawa datang daripada Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada isteri-isteri baginda. Seorang daripada mereka berkata, cerita itu hanya sebuah dongengan, yakni khurafah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu semua apa itu khurafah? Khurafah adalah seorang lelaki dari suku Uzrah, yakni suku terkenal di Yaman, yang ditawan oleh jin pada zaman jahiliyah. Dia tinggal bersama mereka beberapa lama. Kemudian para jin itu mengembalikannya ke dunia manusia dan dia menceritakan kepada orang tentang keanehan-keanehan yang dia lihat di dunia jin. Maka kemudian orang berkata, cerita khurafah. Okey, baik. Kita tengoklah satu hadis Nabi bersembang dengan isteri dia pada waktu malam. Baik. Rasanya saya ada pernah menceritakan tentang satu hadis yang Nabi berkata, makruh jikalau kita bersembang kosong apabila selepas Aisyah. Dan dalam hadis ni kita tengok Nabi sembang lepas Aisyah ni. Dia sembang dengan para isteri dia. Macam mana kata makruh? Tiba-tiba Nabi bersembang. Inilah yang menimbulkan banyak perbalahan di kalangan puak Wahabi, yang mana ada sebahagian mereka mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif, tak dapat diterima. Tetapi sebenarnya baginda SAW juga mengajak isteri-isteri berbual. Andai perbualan itu perbualan yang memberi manfaat, boleh kita sembang dengan ahli keluarga. Kita ni bukan kata lepas Aisyah, no? Kalau boleh nak bersembang sampai ke subuh. Nah, ataupun mungkin kita duduk sama-sama dengan keluarga, meluangkan sedikit masa. Kita tengok tazkirah ke, kita tengok ceramah ke, ataupun kita mungkin tengok satu tayangan filem yang memberi faedah, yang memberi manfaat. Maka termasuklah dalam hadis ni, seandainya kita melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, maka ia tidak dianggap makruh. Yang menjadi makruh apabila kita berbual kosong. Lepas Aisyah, kita keluar api, kita lepak, kita sembang-sembang kosong, tak ada pengisian. Tapi kalau kita keluar api, kita mengajak, kita berdakwah, boleh.
dibolehkan, diharuskan. Ini yang berlaku kepada Nabi SAW. Sebab tu bab 38 ni, kenapa dibawa datang dengan nama Aisyah cerita Nabi sembang kami pada waktu malam. Okey. Apa yang disembang oleh Nabi SAW? Cerita ni dibawa datang daripada Abu Aqil Al-Thaqafi. Siapa ingat lagi? Abu Aqil Al-Thaqafi ni siapa? Siapa ingat lagi? Minggu lepas kita cerita Abu Aqil Al-Thaqafi saja saya peringat lah. Mungkin puan-puan cantik tapi baru nak cari hilanglah. Abu Aqil Al-Thaqafi adalah labid. Labid seorang pengarang syair yang paling Nabi suka. Abu Aqil Al-Thaqafi. Masya Allah. Lupalah dah tu. Tak apa. Kita saling mengingati antara satu sama lain ataupun disebut lubaid. Lubaid. Dan cerita ni apabila dibawa datang kepada Nabi SAW tentang keadaan Nabi dan usrahnya dan ahli keluarganya yang bersembang pada waktu malam. Apa yang Nabi cerita kepada isteri-isteri baginda? Diceritakan, dia kata, cerita satu kisah tentang seorang lelaki yang bernama Khurafah. Seorang lelaki bernama Khurafah. Lepas dia habis cerita ni cerita ajaib lah. Cerita ajaib. Lepas Nabi habis cerita, maka saat tu juga kata sebahagian besar mengatakan Aisyah yang jawab. Macam cerita khurafat ya. Lebih kurang macam tu lah. Macam cerita khurafat ya. Maksud dia khurafat ni yang kita sebut ni macam cerita pembohong saja. Macam cerita dongeng. Masakan seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita-cerita dongeng. Kalau kita sungguhlah. Kita nanti cerita pembohong dekat anak cucu. Cerita sang kancil dengan buaya. Buaya sembang, kancil sembang. Cerita gong Nabi Allah Sulaiman. Kita merepek cerita dongeng. Kisah itu sebenarnya boleh apabila dia membawa tauladan, boleh diambil sebagai ibrah, sebagai pengajaran. Tetapi tidak baik untuk penerimaan adab mereka. Tak boleh. Cari cerita yang benar. Nabi cerita ni cerita sahih. Pasal apa? Bila Nabi cerita kepada isteri dia, ada isteri yang kata, macam cerita pembohong. Macam cerita dongeng. Lepas tu Nabi tanya, maka sabda Nabi, tahukah kamu apa itu khurafah? Kamu kata ni cerita khurafat. Cerita khurafat ni cerita tahyul. Cerita dongeng. Hampa tahu tak apa tu khurafat? Nabi kata. Bila Nabi terkejut lah. Ada salah satu di kalangan isteri dia. Mungkin terhibur dengan dengar Nabi cerita tu. Lepas tu, mereka jadi macam tak percaya je. Apa di antaranya yang disebut besi terbang. Sebab apa? Sebab ni cerita alam jin. Okey, Nabi cerita Khurafah ni, dia kata, adalah seorang lelaki dari suku Udhrah. Khurafah ni nama orang yang kita dah sebut, ni benda khurafat. Ni cerita khurafat. Ini perbuatan khurafat. Khurafah ini adalah nama orang. Dia daripada suku Udhrah, daripada yang terkenal di negeri Yaman. Nama dia, nama orang. Tapi sempena nama dia tu, yang orang sebut khurafat ni. Di mana dia kata beliau yang ditawan oleh jin pada zaman jahiliah. Zaman jahiliah dulu. Ni kisah pada zaman jahiliah. Dia pernah ditawan oleh jin. Kalau kita sebut dicolek oleh orang bunian. Jadi sesuatu yang tak boleh diterima di akal. Jadi dia tinggal bersama mereka beberapa lama. Dia duduk dengan jin tu dalam tempoh beberapa lama. Mungkin beberapa tahun atau beberapa belas tahun. Kemudian para jin itu mengembalikannya ke dunia manusia. Apabila jin itu nak kembalikan, dia hantar dia ke dunia manusia. Dan dia menceritakan kepada orang tentang keanehan-keanehan yang dilihat di dunia jin. Maka kemudian orang semua berkata kepadanya, ni cerita khurafat. Khurafah ni cerita pembohong. Khurafah ni pembohong. Okey, cerita macam ni. Yang boleh tercetusnya nama khurafah. Nama ataupun kita panggil dengan gelaran, perkara ini perkara khurafat. Yang direka-reka, yang sesat.
Cerita dia bermula daripada seorang laki-laki daripada suku Uzrah yang berada di dalam negeri Yaman. Satu hari dia dicolek oleh jin, bawa masuk ke dalam dunia jin. Kita tahu kehidupan kita manusia ini ada satu lagi kehidupan. Satu makhluk yang dinamakan oleh Allah di dalam Al-Quran disebut sebagai jin. Jin dan manusia ini makhluk yang duduk bersama-sama menumpang di muka bumi Allah. Namun, kelebihan Allah Ta'ala telah beri kepada makhluk jin, iaitu mereka ini jauh lebih maju daripada manusia. Jauh lebih pandai daripada manusia. Ketamadun mereka lari mungkin 100 tahun atau 1000 tahun, kata setengah ulama. Mereka punya kemajuan mereka dengan kemajuan manusia. Jauh beza. Kalau kita rasa kita dah cukup maju, maka ada lagi satu makhluk Allah Ta'ala yang bernama jin ini jauh lebih maju daripada manusia. Mereka dah lama dah boleh terbang, naik ke langit. Nah, cuba-cuba mencuri, mendengar apa akan berlaku hari ini, apa cerita hari ini, qada dan qadar. Cuba-cuba curi. Nak dengar. Mereka dah lama dah boleh terbang. Kita manusia tak boleh terbang. Nah, dan apabila khurafah ini dicolek lah, kita kata nah, dicolek oleh makhluk jin. Ataupun kita pernah sebut dulu. Dia tu orang Bunian bawa sorok. Bawa pergi mana? Bawa pergi duduk dengan mereka, kahwin dengan mereka, beranak pinak di sana. Lepas berapa puluh tahun, kembali ke dunia manusia. Itu yang berlaku kepada khurafah ni. Nah, dia duduk di alam jin. Kita ni kita kategorikan sebagai bunian lah. Nah. Orang tak nampak dia. Rupanya dia pun ni duduk sekali dengan kita. Duduk satu alam dekat dengan kita. Cuma alam dia pun alam yang kita tak dapat melihat. Khurafah ni bila dia balik mai, selepas dia dicolek beberapa tahun, dia balik mai, dia ceritalah. Hampa nak dengar dia cerita. Alam jin ni dia kata, hebat dia kata. Dia pun tak guna dah kenderaan binatang. Dia pun tak guna unta. Dia pun guna besi. Besi yang boleh berjalan. Kalau zaman Rasulullah dulu, ataupun sebelum Rasulullah dulu, pelik tak cerita besi boleh berjalan? Nah, yang duk nampak kuda, unta, kaldai, nah, yang boleh berjalan sebagai kenderaan yang akan ditunggang ataupun membawa barang-barang dagangan dan juga bebanan-bebanan kerja. Tetapi bila tiba-tiba khurafah ni keluar mai, cerita pasal apa? Pasal besi berjalan. Dia pun tak suruh binatang dah bawa, dia pun suruh besi bawa. Pelik kan? Cerita-cerita pelik itu yang dibawa datang oleh khurafah ini menyebabkan semua orang tuduh khurafah ni dah gila. Bila orang sembang saja lebih sikit, dia dah jadi satu adat. Ni semua cerita khurafah ni. Ni semua cerita pembohong ni. Itu permulaan yang dikatakan tradisi disebut khurafah. Kita sebut khurafat. Ni semua cerita karut. Macam yang kita sebut hang ni bahlul. Bahlul tu sebenarnya wali Allah lah. Kita dah panggil bahlul nah. Bahlul tu wali Allah. Tetapi bila dapat daripada kita, dia menjadi satu penghinaan. Begitu juga Mak Jenin, dia di antara wali Allah juga. Tapi bila dapat kat kita, kita letakkan dia tempat yang hina juga. Apabila orang suka berangan. Saya dah cerita tentang bahlul. Saya dah pernah cerita tentang Mak Jenin. Mak Jenin ni dia seorang wali Allah. Yang hebat. Tapi oleh kerana angan-angan dia tu, orang terus bawa cerita. Bagi jadi benda tu tak elok. Begitu juga dengan cerita khurafat ni. Jadi Rasulullah ni nak membetulkan kepada isteri-isteri baginda. Khurafat ni dia sebenarnya dia tak salah. Dia betul. Yang salahnya adalah orang tak percaya. Sebab macam mana hang boleh main cerita dekat kami besi boleh berjalan. Tapi kalau zaman kita lah ni, besi boleh terbang. Manusia pun dah pandai buat besi terbang. Apa dia besi terbang? Kapal terbang. Besi boleh terapung di atas air. Apa dia? Tu feri tu. Besi lah tu. Kapal-kapal besar tu, dia boleh bawa kargo-kargo sampai beribu-ribu biji tu. Tung kargo tu bukan dia besi kan? Letak di atas dia. Dia boleh
terapung untuk tempoh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di atas permukaan air. Jadi kalaulah cerita ini dibawa datang pada zaman dahulu, dah tentu ia akan dianggap sebagai cerita apa? Cerita karut, cerita pemohong. Itulah hakikatnya manusia apabila dia tak tengok, dia kata pemohong. Satu ketika dulu, contoh kata macam zaman saya dulu, lebih kurang 40 tahun yang lalu, bila mana cikgu kata, esok ni hampa kalau nak telefon ni, tak payah pergi dekat public phone tu. Tak payah pergi angkat di gang-gangan. Tak ada wayar, telefon tak ada wayar. Duduk tak mana pegang dia boleh cakap. Kita rasa pelik. Macam mana telefon tak ada wayar? Dia nak berhubung macam mana? Dia nak gunakan apa? Lepas tu dia kata, satu hari nanti dia kata, hampa kalau nak sembang dengan kawan hampa kena pakai cantik-cantik sebab nampak muka. Lagi tak terima di akal. Macam mana muka kita nak boleh masuk dalam telefon tu? Masya Allah. Itu mungkin 40 tahun yang lalu tak terima di akal. Tetapi hari ini, inilah hakikatnya. Kita bukan saja boleh bersuara seorang demi seorang, bahkan 100 orang dengan seorang. Betul tak? Sebab benda ni dah berlaku pada zaman jin. Jin dah lebih jauh maju daripada kita. Lah ni pun kalau siapa boleh pergi ke dunia jin, boleh balik cerita. Entah daripada tahap terapung di atas tu. Bangunan-bangunan mereka tidak lagi dibina di atas permukaan bumi, sebaliknya dipacak mengikut tingkatan-tingkatan sampai ke langit. Punya hebatnya mereka. Kehebatan mereka. Kenderaan tak payah pakai pemandu. Tekan saja nak pergi ke mana, dia bawa terus. Tu dia. Itu dunia jin yang jauh lebih maju daripada kita. Tapi kalau ada orang yang pergi balik mai cerita, maka akan dikatakan khurafat lah, tak boleh diterima di akal. Tetapi bila manusia lama kelamaan dia sampai pada zaman tu, rupa-rupanya betul. Betul, bukan khurafat lagi. Inilah yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Baik, Nabi SAW ini apabila dia menceritakan kepada isteri dia, aku bukan cerita dongeng, aku cerita betul. Jadi masing-masing isteri tercengang. Benarkah akan berlaku benda macam ni? Jadi bermakna khurafah tu tak mau. Tak, khurafah tu tak menipu. Yang menipu ni siapa? Manusia yang memanipulasi cerita yang dibawa datang oleh khurafah itu tadi. Mengatakan dia gila, dia tak betul. Lepas dia hilang beberapa lama, dia balik mai dia jadi bengong. Kalau siapa suka tengok ada drama bersiri, Siri bercakap dengan jin. Siri bercakap dengan jin. Cerita di atas penulisan Tamarjalis. Saya dulu suka, waktu tu saya duduk pondok, di antara buku yang saya suka baca adalah berkisahkan tentang penulisan Tamarjalis ini, pengembaraan dia dengan atuk dia. Atuk dia berkahwin dengan jin. Kisah ni kisah benar ni, bukan kisah menipu. Kenderaan tengok, kalau kata sesat dalam hutan, atuk dia nak suruh dia balik, tengok-tengok sekok rimau mai. Dia hanya naik atas belakang rimau. Cuba kalau dia cerita dekat orang, kata dia ni gila kot. Rimau nak bawa balik pergi rumah tok dia. Dan tentu kalau rimau betul, rimau takkan bawa balik bebek dia makan ke dia kan. Itu hakikat dia. Yang kata jin ni depa lebih bertamadun. Ingatlah kita di rumah ni duduk dengan jin, dia gelak dengan kat kita. Hampa tak reti, dia kata aku lagi pandai daripada hamba. Itulah yang diberitakan oleh baginda SAW. Dan habis Nabi cerita ni, para isteri semua mendengar dengan tekun. Ya, minta maaf baliklah sebab tadi kata cerita dongeng. Dia kata, sebab Nabi tak pernah berbohong. Nabi sesekali takkan berbohong. Nabi takkan cakap benda yang pelik. Walaupun Nabi melawak, tapi Nabi akan melawak benda yang benar. Sebab kalau melawak benda yang tipu, tetap berdosa. Yang mana sebelum Nabi menutup bicara pada malam tu, ada sambungan hadis. Sebenarnya hadis ni ada sambungan hadisnya. Sebelum Nabi menutup cerita dengan para isteri dia pada malam tu, Rasulullah SAW
uh, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh tangisan. Isteri Nabi rasa amat bersalah. Nabi ni jauh hati dekat kami ke? Nabi ni marah dekat kami. Nabi terus pergi tidur. Nabi bukan sedih, tapi Nabi menerima sesuatu wahyu daripada Allah Ta'ala. Nabi pun pergi tidur. Bila Nabi tidur, rupanya Nabi tidur dalam tangisan. Orang yang tidur dalam tangisan ni berbekas pada wajahnya. Contoh kita kata, bengkak mata dia. Sebab ada kesan-kesan tangisan. Dia bangun bertahajud, dia menangis. Aisyah rasa susah hati sebab mungkin kerana kata-kata Aisyah rasa bersalah sangat-sangat bila mana Nabi SAW masih menangis walaupun ketika waktu tahajud. Lepas tu bila mana masuk waktu subuh, Nabi pun masuk ke Masjid Nabawi. Nabi pergi bersembahyang. Lepas sembahyang, sahabat-sahabat akan duduk berkeliling dengan baginda SAW. Nabi diam, sugul je wajah dia. Muram saja pagi tu. Tak ceria macam selalu. Hanya tunduk. Dan apabila dilihat sahabat yang selalu dekat dengan Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dengan penuh rasa kasih, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memegang kedua lutut Nabi. Sambil urut, jenguk muka Nabi ke bawah. Kenapa tunduk rapat? Rupa-rupanya ada kesan-kesan tangisan pada wajah yang mulia itu. Abu Bakar tak banyak cerita, terus menangis. Awaklah pula kasih hati kami ni menangis. Lepas tu dilihat oleh sahabat-sahabat lain. Pakak lama ada 3 orang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu menangis?" Dia diam saat. Jadi Abu Bakar ni tak banyak cerita. Orang yang paling dekat dengan dia ialah Aisyah. Aisyah tu kan anak Abu Bakar. Ni mesti Aisyah buat apa-apa ni. Jadi dia patah balik. Pergi ke rumah Aisyah, bagi salam. Dia tanya Aisyah, kenapa Rasulullah menangis? Jadi Aisyah terkejut. Masih menangis. Dia kata dari semalam dia menangis. Jadi Aisyah ni mungkinlah cerita salah satu di antara sebab-sebabnya mungkinlah. Dengan sebab Nabi bersembang-sembang dengan kami semalam, kami kata begini-begini. Jadi Abu Bakar marah dekat Aisyah. Kenapa melukakan hati baginda? Seorang kekasih Allah tidak mungkin ataupun mustahil seorang kekasih Allah itu akan buat cerita pembohong. Marah ke Aisyah. Aisyah ni rasa bersalah sangat-sangat. Dan Abu Bakar pergi balik, masuk ke balik tempat Nabi SAW, lantas memujuk baginda SAW. Nabi kata, maafkanlah puteri aku. Sesungguhnya mulut dia memang petah berbicara macam tu. Maafkanlah puteriku. Ya Rasulullah, maafkanlah dia. Berulang-ulang kali sambil dia menangis dengan Nabi SAW. Nabi kata, bukan kerana Aisyah. Aku menangis bukan kerana Aisyah. Tapi aku menangis kerana rayuanku tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah Abu Bakar As-Siddiq ketika itu berhenti menangis. Bila mana Nabi cerita dia menangis bukan sebab Aisyah, tapi sebab lain. Cuma mungkinlah Aisyah ni terkena dengan cerita yang berlaku pada malam tu. Kemudian ditanya oleh Abu Bakar dan para sahabat lain, apa benda wahyu yang diterima yang boleh menyebabkan kamu menangis sampai dari malam sampai pagi? Ya Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, dia kata, semalam dia kata, sebelum tidur, aku bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala 3 benda. Aku minta 3 benda kepada Allah Ta'ala. Tetapi Allah hanya menerima 2 benda. Sementara satu lagi Allah Ta'ala tak terima. Aku sedih kenapa ditolak yang satu itu. 2 diterima. Lepas tu dalam esak tangis baginda SAW. Apa yang diminta oleh Nabi SAW? Rupanya Nabi minta untuk kita. Nabi minta untuk umat. Masya Allah. Dia tak pernah tengok umat dia. Dia tak tahu banyak mana umat dia yang nak mai. Tapi dia selalu menangis untuk umat. Apa yang diminta oleh baginda SAW? Dia kata, permintaan aku yang pertama sebelum tidur, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku,
Jangan balakan di kalangan umat-umat aku ini dengan kemarau yang panjang seperti yang pernah berlaku pada zaman Nabi-Nabi terdahulu. Kita dengar pada zaman Nabi Allah Yusuf alaihissalam pernah berlaku satu kemarau yang paling panjang, iaitu kemarau 7 tahun. Bayangkan puan-puan sekalian, seandainya kemarau berlaku selama tempoh 7 tahun, Masya Allah, bagaimanakah untuk kita umat manusia yang lemah seperti kita untuk hadapi. Kalau 7 tahun kemarau, segala tasik-tasik akan kering. Mampukah kita umat manusia nak meneguk air lautan? Mampukah kita nak mengawet dalam tempoh sepanjang 7 tahun? Kita dilanda oleh satu wabak COVID-19. Dalam tempoh hampir setahun ni pun dah cukup azab. Macam-macam kita kata saling menyalah. Salah orang tu, salah orang ni. Nah, kata dekat menteri, kata dekat orang tu, kata dekat orang ni. Tanpa menerima qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba mencari kesilapan tu. Cuba mempulaukan orang tu. Cuba menghina orang ni. Itu baru kerana sikit Allah Ta'ala bawa datang. Bukan dibawa datang kemarau 7 tahun. Jadi Nabi minta kepada Allah, ya Allah, jangan dibebani umat aku. Sesungguhnya mereka lemah, mereka tak mampu menahan ujian selama 7 tahun anda berlakunya kemarau. Kita bayangkan tak ada pokok yang boleh tumbuh. Tak ada rumput yang boleh tumbuh, tak ada binatang yang boleh hidup, tidak ada ternakan yang dapat hidup. Apabila tidak ada ternakan yang dapat hidup, maka tidak adalah ayam, tidak adalah daging, tidak adalah burung yang berterbang, tak ada apa nak minum. Dan manusia ketika itu akan saling berbunuh-bunuhan hanya dengan setitis air. Maka kata Nabi, aku bermohon kepada Allah dengan sebesar-besar permohonan agar umatku janganlah ditimpa kemarau yang panjang selama tempoh seperti mana yang diletakkan kepada umat Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Mereka gagah perkasa. Dan Allah Ta'ala terima. Pernahkah kita hari ini mengalami kemarau begitu? Sekarang ni baru panas, kita bising, awaklah panas. Kenapa panas? Kenapa tak hujan? Rahmat Allah Ta'ala. Dalam panas-panas kita, dia bagi seminggu pun cukup. Kita dah meletik-letik. Dia bagi hujan. Daripada mana hujan tu? Berkat daripada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolat. Aku minta Allah Ta'ala, ya Allah bagilah hujan. Tengok-tengok hujan semalam. Kita tak tahu. Dia adalah permohonan Nabi SAW 1,500 tahun yang lalu. Nabi dah minta. Jangan beratkan umatku dengan kepanasan. Mereka tak mampu, ya Allah. Nabi tahu. Ya Allah, betapa kasih dan sayangnya Nabi kepada kita. Kita terhutang budi yang begitu banyak kepada baginda SAW. Sebab itulah Nabi sebut, tidak sempurna iman seseorang itu selagi aku tidak dikasihi melebihi mengasihi anaknya, saudaranya dan dirinya sendiri. Maka kasihilah Nabi SAW lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau tanpa baginda SAW, maka kita akan sentiasa dibebani ujian, bala bencana kerana dosa kita yang makin hari makin banyak, makin hari makin menimbun. Tanpa kita rasa kesal di atas perbuatan-perbuatan kita. Dan itu permintaan yang pertama. Maka Allah makbulkan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kita mewah hari ini. Kemudian permohonan Nabi SAW yang kedua. Ya Allah. Seperti mana awal tadi pada permintaannya baginda minta. Jangan dikemaraukan selama tempoh yang panjang. Begitu juga Rasulullah SAW memohon kepada Allah Ta'ala agar jangan dibanjirkan muka bumi ini. Seperti mana banjir Nabi Allah Nuh alaihi salam. Banjir yang memenuhi dunia. Penuh muka bumi. Ya Allah, umat aku tidak akan boleh menanggung berat dan siksanya apabila muka bumi ini banjir. Allah bagi banjir sikit. Kita tengok saudara-saudara se-Islam kita, saudara-saudara seagama kita dan saudara-saudara semanusia dengan kita yang melalui banjir baru-baru ni, yang berada di pantai timur, yang berada di Pahang, yang berada di Johor. Betapa azabnya apabila disapa oleh air yang turun daripada langit. Sekadar disapa.
Cuma tak banyak cerita, kematian pun tak banyak mana. Tak berlaku seperti pernah berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh sampai penuh langit. Seandainya itu berlaku, walaupun kita duduk rumah flat bangunan 50 tingkat, air tetap akan masuk juga. Sebab banjir ni penuh, memenuhi ruang bumi. Tak datang mana dia nak lari. Macam cerita putera Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dia lari, dia naik ke gunung yang paling tinggi. Tapi tetap tenggelam. Begitulah hal ehwalnya dengan diri kita. Seandainya Allah Ta'ala bawa datang banjir yang sedemikian, di manalah tempat kita nak melarikan diri? Mungkin kita boleh buat bahtera, tetapi tak sehebat bahtera Nabi Nuh alaihi salam, kerana bahtera baginda dibina bersama dengan Jibril alaihi salam. Siapa kita manusia? Manusia yang memiliki 1001 macam kelemahan seperti kita. Tak mampu nak berenang dalam lautan yang luas. Allah, ya Allah. Namun Allah Ta'ala menerima permohonan Nabi SAW yang kedua ni, Allah Ta'ala terima. Dan kemudian permohonan yang ketiga, Nabi bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar umat-umat dia, kesemua umat dia, menjadi baik belaka. Nabi pohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar seluruh umat dia semuanya jadi baik-baik belaka, di antara orang muhsin, orang muhsinin, orang siddiqin, para awliya. Nabi minta kepada Allah. Allah kata, yang ni aku tak boleh bagi. Dengan sebab umat-umatmu memiliki hati dan nafsu yang begitu besar. Keinginan yang meluap-luap. Pengurusan nafsu yang tak terurus. Maka ini ya Muhammad, aku tak dapat kurniakan, aku tak dapat mustajabkan doamu. Nabi menangis semau-maunya. Kenapa Nabi minta kita untuk jadi baik semua? Untuk Nabi bawa kita bersama-sama ke syurga. Dia tak mau masuk syurga sendiri. Walaupun ada sahabat-sahabat yang sehidup dengan dia, yang dekat dengan dia, ahli keluarga dia, sahabat-sahabat yang dia sayang, bapa saudara dia yang Islam, semua akan ke syurga bersama dengan baginda. Tapi Nabi minta pada kita, umat yang Nabi tak pernah nampak, Nabi tak pernah jumpa, Nabi minta untuk kita, untuk ke syurga bersama baginda. Jadi apabila permohonan ini ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah penyebab Nabi menangis dari malam sampai pagi. Masya Allah. Nabi bukan menangis untuk diri dia. Nabi bukan menangis untuk diri dia. Nabi menangis untuk kita. Allah, ya Allah. Besarnya kasih dan sayang baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita letak kasih sayang kita, tak sehebat kasih sayang baginda kepada kita. Malu puan-puan semua, malu yang teramat sangat apabila kita mengasihi orang lain melebihi kasih kepada baginda. Bila ditanya, kemanakah kasih sayang kamu curahkan? Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah, dan yang ketiga itu boleh dibahagikan bersama-sama dengan yang lain. Tapi utamakanlah kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menangis, Nabi pernah menangis dari malam sampai ke pagi kerana sejenis umat yang Nabi tak pernah jumpa. Jadi begitu juga dengan kita, tanamkan rasa sayang, rasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan setiap duduk kita, setiap tidur dan jaga kita. Jangan pernah berhenti untuk berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu sambungan daripada hadis ini, tetapi tak dinyatakan. Cuma nak bagi tahu sebab musabab kenapa Nabi menangis bukanlah kerana Nabi dituduh membawa cerita dongeng, tapi
Sebenarnya munajat di antara Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 3 permohonan Nabi, satu yang ditolak, itu menyebabkan Nabi menangis. Satu yang ditolak itu sebab dia minta, ya Allah bagilah seluruh umat-umat aku ni jadi orang baik-baik belaka. Kata Allah, aku tak boleh yang ni. Yang ni dia perkena usaha. Jangan sampai umat kamu tak ada usaha untuk melakukan kebaikan. Semua nak nanti, semua nak tunggu, semua nak minta bantuan. Bangkit, berusahalah untuk melakukan kebaikan. Macam kita hari ni, kita berusaha. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah untuk melakukan kebaikan. Walaupun kebaikan itu hanya sebesar zarah. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Untuk kita sama-sama nak duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di mahsyar nanti. Kita nak duduk dengan dia. Kita nak minum daripada telaga baginda yang akan Nabi bawa datang kepada kita dengan bekas daripada tangan baginda. Ya Allah, rindunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kita amat terhutang budi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai hadis tu, kita tengok hadis sambungan. Hadis yang ke-253. Hadis ni panjang. Nah, puan-puan, hadis ni semua panjang. Jadi oleh kerana panjangnya hadis ni, saya tak baca matan. Saya terus baca makna. Saya bimbang. Saya mengambil masa puan-puan tadi. Andai puan-puan tak redha, adalah haram saya menggunakan masa puan-puan. Jadi saya terus baca maksud hadis lah, saya tak baca matan. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, 11 perempuan sedang duduk bersama-sama dan saling bercerita. Mereka sepakat untuk menyembunyikan apapun tentang suami mereka. Perempuan pertama berkata, suamiku seperti daging unta yang kurus yang berada di puncak gunung, yakni angkuh. Sulit dijangkau, yakni kedekut dan tidak suka buat baik. Tidak ada jalan datar untuk sampai ke sana, berperangai buruk. Tidak pula ada lemak yang boleh diambil daripadanya. Tidak ada kebaikan yang boleh dimanfaatkan orang daripadanya. Okey, baik. Cerita ni Nabi sembang dengan isteri-isteri dia. Nabi dengan Aisyah bercerita. Aisyah cerita macam ni. Aisyah ni, awak tak dengar suara ustaz? Tak dengar ke suara saya? Ada yang tak dengar ke? Dengar jelas Ustazah. Ustazah tak ada problem. Orang lain yang problem. Baik, terima kasih Ustaz Nasir. Okey, baik. Aisyah ni dia cerita macam ni. Dia adalah tempat rujukan para wanita. Di Madinah, Aisyah adalah tempat rujukan. Kenapa? Aisyah ini diibaratkan seperti mana? Perigi ilmu yang begitu luas. Tempat cedok ilmu. Para sahabat Rasulullah dan juga para wanita, kaum ibu, gadis-gadis dan juga kanak-kanak, apabila nak tanya persoalan, jumpa Rasulullah. Tanya Rasulullah. Apabila Rasulullah tak ada, maka cari Aisyah. Orang yang paling terdekat, perempuan yang paling banyak ilmu. Bahkan selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah adalah menjadi satu tempat rujukan para sahabat. Jadi Aisyah ni bila dia menerima pelbagai macam permasalahan yang dibawa datang oleh perempuan-perempuan Madinah, dia bila main malam, dia nanti ceritalah balik. Dia cerita balik kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, hari ni dia kata ada 11 orang perempuan. Ramainya, ramai mai duduk dengan dia. Dia kata bersama-sama dan saling bercerita. Mereka sepakat untuk tidak menyembunyikan apa-apa tentang suami mereka. Jadi sebelah orang ni mai cerita dekat Aisyah. Apa yang diceritakan? Nak cerita pasal suami nak mengadu hal ehwal rumah tangga, suami kau ni macam ni, suami kau ni macam ni, suami kau ni macam ni. Okey, bolehkah kita dengar cerita rumah tangga orang lain? Bolehkah kita bawa cerita rumah tangga orang lain dekat orang lain pula?
Okey, baik. Dalam kisah hadis ni nak mengharuskan kita bercerita tentang aib orang lain, andai cerita kita itu boleh membawa pengajaran. Boleh buat pengajaran dekat kita. Jadi kita boleh cerita tentang keburukan orang lain. Ianya tidak termasuk di dalam ghibah ataupun mengumpat keji. Sebaliknya kita cerita tu sebagai satu pengajaran pada diri kita. Kalau satu perkara yang elok kita ikut, yang tak elok kita jadikan sempadan. Nah, jadi Aisyah ni cerita kepada Rasulullah. Rasulullah ini adalah seorang pendengar yang setia. Sebab Aisyah ni dia muda di antara isteri yang paling manja dengan Nabi SAW. Sebab tu Nabi suka nak mengusik di antara Aisyah radhiyallahu anha. Baik, apa dia? Kata Aisyah, dia kata, isteri yang pertama cerita, suami dia ni seperti daging unta yang kurus. Angkuh, belagak. Tapi cerita ni, sembang ni, dalam bahasa, kita panggil bahasa berlapik. Dia kata, suami dia ni belagak. Dia kata, angkuh. Kalau kata kita tegur, susah dengar. Ego. Keegoan. Padahal dia salah. Kita isteri tegur, dia marah. Tapi dia tak betul. Ini kena diambil perhatian oleh para isteri, pada suami. Para suami kena ambil perhatian. Okay, dia baca Quran. Kita yang jadi isteri ni, pergilah belajar. Bila kita reti, kita nak tegur dia. Sekali, dua kali, tegur tak apa. Masuk 2-3 kali, dia tak boleh kata macam yang kita nak suruh kata. Dia mula nak bye-bye. Tak apalah, aku tahu lah hampa pandai. Dia keluar dah perkataan tu. Esok dia tak mahu mengaji dah. Sebab apa? Tak mahu. Yang tu tak kena, yang ni tak kena. Bukan tak kena. Nak tegur. Nak bagi elok-elok. Tak apalah. Tak mahu baca terus. Merajuk. Ni perumpamaan ni dia letak, dia kata macam daging unta yang kurus yang berada di puncak gunung. Dah hang tahu dah hang kurus. Hang pergi duduk di puncak gunung buat apa? Turun main ke bawah lah makan rumput. Tapi berlagak. Maksud dia lebih sekarang macam tu lah. Berlagak. Dah hang tak reti. Hang pergi belajar dah beramal tanpa ilmu. Kita tengok dia sembahyang. Mungkin waktu dia berwuduk, ada bahagian anggota yang tak sampai air. Contohnya pada bahagian tumit dia, waktu dia jurus kaki tu, kita tengok air tak sampai ke atas daripada sikit buku lali. Jadi, kita pun bagi atas sikit. Bagi atas sikit. Ayah hang ni selalu duk tegur. Basuh kaki tu, tengoklah tumit belakang tu, sekali tak kena. Kena hari ni saja mak hang tengok terus tak kena. Tak mengaku. Jangan jadi seperti unta kurus yang duduk di puncak bukit. Dah tahu dah hang kurus tak cukup makan, hang turun pergi ke bawah makan rumput. Dah tahu dah hang tak reti, hang pergilah belajar. Orang ajak belajar, tak mau. Orang ajak pergi masjid dengar kuliah, tak mau. Duduk di rumah nak beramal. Beramal tanpa ilmu. Isteri nak tolong ajak, tak boleh silap sikit, marah. Ini maksud dia. Sulit dijangkau. Dah tu kedekut pula. Kedekut pula. Dah lah bodoh. Kedekut pula. Tak suka membuat baik. Kalau orang minta bagi sedekah lah. Kalau orang main minta. Fikirlah duit nak pergi cari yang paling halus. Nak berbelanja dengan ahli keluarga pun kedekut. Berkira. Tidak ada jalan datar untuk sampai ke sana. Perangai buruk. Kira tak elok sajalah. Bila dah marah ni. Tak elok sajalah. Tidak pula ada lemak yang boleh diambil padanya. Apa istilah tak ada lemak ni? Ini tidak ada kebaikan yang boleh diambil manfaat daripadanya oleh orang. Jadi dapat suami macam ni susah no. Dah lah bodoh sombong. Kedekut lagi. Perangai pula tak elok. Lepas tu tak ada manfaat. Sebaik-baik manusia khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baik manusia yang boleh memberi manfaat kepada manusia yang lain. Itu yang sebaik-baiknya. Saya selalu tekankan benda yang paling mudah yang kita lakukan, yang pahala dia banyak. Senang, tak payah berkelak modal. Senyum saja. Kedekutnya nak senyum dekat orang. Senyum saja. Ni hak yang tak kena, tak patut senyum, boleh senyum. Hak yang sepatutnya senyum saja. Senyum. Tapi janganlah kalau kita orang perempuan ni tengoklah.
Kalau kata yang tak kenal, suami-suami orang, lelaki-lelaki yang kita tak kenali, tak usahlah duk pergi gagah, duk pergi kerisin dekat dia, nah. Yang kata dia ni gila ke apa ke. Tapi yang kita kenali, tak salah. Nah, walaupun dia berlainan jantina dengan kita senyum, kita bagi salam. Bukan kita bagi salam dengan dia, nah. Ini disebut sebagai pahala. Yang tak payah buat keluar modal sekupang pun. Boleh dapat. Mudah. Tersangat mudah kita nak buat. Okey. Itu cerita perempuan pertama. Sempat ke kita ni? Ada sebelah perempuan ni, nah. Okey. Perempuan yang kedua. Soalan yang saya terambil masa mohon perempuan halalkan, ya. Perempuan yang kedua berkata, aku tidak boleh bercerita tentang suamiku. Terlalu banyak hal yang harus aku sebutkan. Jika aku menyebutkannya, maka hanya kekurangan dan keburukan yang boleh aku sebut. Perempuan yang kedua ni, dia kata, aku tak mau cerita lah. Kalau aku nak cerita ni, tak ada satu benda yang baik. Semua tak elok belaka. Lebih baik aku tak usah cerita. Dia tak mau cerita, dia kata, nah, tak elok sangat. Perempuan yang ketiga cerita mengenai suamiku sangat panjang dan menyampaikannya sangatlah tak berguna. Jika aku mengungkapkannya, maka aku akan dicerai. Dan jika aku diam saja, maka aku akan diabaikan. Seolah-olah aku ni bukan isterinya. Perempuan nombor 3 ni kata, kalau aku nak cerita suami aku lagi jahat, dia kata. Cerita tu cerita panjang. Sehari tak habis. Aku tak mahu cerita lah lebih kurang. Kalau aku cerita, sehari tak habis. Nah, kalau aku cerita, mungkin aku akan diceraikan. Kalau aku tak cerita, aku ni jadi macam tunggu kayu. Tak berguna. Dia buat tak peduli. Itu kata perempuan yang ketiga. Kata perempuan yang keempat, suamiku seperti suasana malam di Tihama. Apabila suasana malam di Tihama ni, dataran rendah di antara pantai dan gunung. Tidak panas, tidak sejuk, tidak menakutkan, tidak membosankan. Biasa macam kayu. Suami dia ni macam kayu. Kita abang dekat dia, tolong sat tengok anak ni macam ni, macam ni. Biar pergilah ke dia. Abang tolong buat tu sat, tak apalah. Dia kira tak apa saja. Susah juga kalau tak apa belakang ni. Nah, sampai tak ada apa-apa tindakan. Kita suruh dia tolong tegur aja, anak pun dia tak mau. Apa pun dia tak boleh buat. Dia tak ubah, dia kata seperti Tihamah di dataran yang rendah. Tak panas dan tak sejuk. Macam tunggui kayu. Macam tunggui kayu. Anak-anak sambil lalu pun buat tak heran dekat dia. Kadang anak pun tak panggil nama bapa, panggil nama dia sendiri. Pun dia senyum, tak apa. Hang buat apilah. Hang jangan menjolok lubang hidung aku, sudah. Ada juga suami yang macam tu. Nah, kata si isteri, dia ni susah payah lepas maghrib, ajak anak baca Quran. Tak suruh suami ke ajak. Dia tak mau. Dia tak kata apa. Anak buat pilah apapun, dia tak kata apa. Hampa nak punggah rumah, satu rumah pun, punggahlah. Dia tak kata apa. Dia kau macam ni lah. Nah, aduan perempuan yang keempat. Okey, perempuan yang kelima ni kata apa pula? Di dalam rumah, suamiku tidur dan lalai seperti harimau. Itu dia. Di luar rumah bersama orang ramai dan dalam peperangan suamiku gagah berani seperti singa. Dia tak pernah bertanya tentang apa pun yang telah dia berikan, harta benda, nafkah atau peralatan rumah tangga. Yang ni pula nombor 5 ni, dia kata di dalam rumah apa pun dia tak kata, tidur saja. Rimau tidur. Kita mana nak pernah tengok rimau tidur lah. Rimau tidur ni lagi nyenyak daripada kucing tidur. Kucing kan kalau dia dapat lena siang, kita tengok lama kucing kalau tidur. Okey, kita bagi makan depa pagi ni, depa akan tidur sampai kalau kucing saya lah. Saya bagi makan sehari 2 kali je. Lepas habis bagi makan ni time ni depa akan tidur. Sampai bila? Sampai asar sat lagi. Pukul 5 sat lagi dia tunggulah. Nah, saya tahu. Masuknya waktu asar apabila kucing-kucing tu dah berkeliaran. Lama tu tidur. Nah, lama tidur. Tapi kalau harimau, kan kita orang Melayu meletakkan istilah rezeki harimau. Dia kalau dapat makan kenyang, dia boleh tidur sampai seminggu tak bangkit. Harimau kalau lena. Okey, dia nak cerita perempuan yang nombor 5 ni nak cerita pasal suami dia tidur sampai tak jaga-jaga. Nah,
Apa pun dia tak kisah. Tapi bukan main. Kalau di luar, dialah hero. Nah, dialah hero. Dari segi nafkah, bagi sedah tu tak bagi dah. Tak tanya cukup ke tak cukup. Hang pandai-pandai lah. Nah, padahal perbelanjaan semakin meningkat. Dia tak tanya dah. Aku dah bagi, sudahlah. Nah, sampailah pada hari ni kita makan nasi sejak awal. Tak ada duit dah nak beli lauk. Awak yang aku bagi tu tak cukup. Tak cukup. Aku dah bagi dah sudah. Ni aduan perempuan yang kelima. Dan perempuan yang keenam. Ini perempuan keenam. Suamiku sentiasa menghabiskan makanan dan minuman tanpa sisa. Dia tidur dengan bajunya, menyendiri dan tidak mencampuri isterinya. Dia tidak pernah memberikan perhatian untuk mengetahui keadaan atau kesediaan isteri. Yang ini pun susah juga. Apa yang ada, makan sampai habis, tak teringat kat orang belakang. Dia tengok orang dah hidang tu. Balon bagi perhabis, dia kira perut dia saja. Kenyang, pilena. Tidur dengan baju tu, kata isteri dia. Lepas tu dia tak bagi perhatian pada isteri ni nak jadikan dia sebagai tempat mengadu lah, nak cerita lah, apa-apa hari ni yang berlaku, nak buat aduan lah. Kita sang isteri macam tu lah. Sebab apabila ada suami, dia lah teman rapat untuk kita bercerita. Hal ehwal keadaan kita macam ni pun tak boleh nak cerita. Dia lena buat tak tahu. Hang seronok ke, hang sedih ke, hang punya pasai. Perempuan ketujuh kata pula, suamiku lemah syahwatnya dan dungu. Bodoh. Setiap penyakit manusia ada pada dirinya. Dia dapat melukai kepalamu atau mematahkan tulangmu atau bahkan kedua-duanya sekali. Kuat tapi tak ada syahwat. Dia kira dia saja dah. Tu bodoh pula. Isteri dia ajak pergi berubat. Tak mau dah. Tahu dah tu. Ada segala jenis penyakit. Orang nak ajak pergi berubat tak mau. Berlagak. Bodoh sombong. Lebih kurang macam tu lah. Perempuan yang ke-8 berkata, sentuhan suamiku selembut sentuhan arnab. Wow. Macam mana sentuhan arnab? Okey, siapa pernah bela anak dia tahu. Anak ni dia gebu. Dia gebu sangat. Dia pegang kita lembut sangat sampai tak berasa. Aroma tubuhnya seharum zarnab, yang ni sejenis tumbuhan yang wangi. Yang ni dia nak pujilah. Aku suami aku bagus. Sentuh kita lembut. Wangi pula tu. Alhamdulillah lah. Kalau kena yang busuk ketiak, perat sampai ke pagi tu, lagi tak boleh tahan tu. Okey, itu kata perempuan yang ke-8. Kata pula perempuan yang ke-9. Suamiku seperti tiang. Tiang yang tinggi, yang ni mulia. Banyak abu sisa masak di rumahnya. Ini didatangi oleh tetamu dan menghidangkan banyak makanan kepada ramai tetamu. Dia memiliki tali pedang yang panjang kerana susuk tubuhnya yang tinggi. Rumahnya pun berdekatan dengan tempat orang-orang berkumpul. Ini sentiasa dikunjungi. Ini bagus. Suami aku pula dia kata macam tiang tinggi mulia. Banyak abu yang ni. Dia rajin panggil orang main rumah dia. Bagi makan apa yang ada. Sampai si isteri yang ke-9 ni memikirkan, baik sangat pula dah laki dia tu. Makanan untuk anak bini dalam rumah pun dia bagi orang makan. Baik sangat pun susah. Perempuan yang ke-10 berkata, suamiku adalah penguasa. Penguasa seperti apa? Penguasa yang lebih baik daripada apa yang boleh saya ceritakan. Dia memiliki unta-unta yang banyak di tempat-tempat binatang. Itu duduk bersedia untuk menerkam. Hanya sedikit unta-untanya yang dilepas untuk meragut rumput. Jika unta-unta itu mendengar alat muzik berbunyi, maka unta tersebut tahu bahawa sebentar lagi mereka akan disembelih untuk dihidangkan kepada para tetamu. Yang ini lagi pelik. Bela unta berlambak-lambak. Tapi bagi makan setengah-setengah saja. Setengah lagi dia tak bagi makan. Bila dia nak sembelih unta-unta dia nanti bunyikan muzik. Diceritakan dia ada satu tiupan seruling. Bunyi tu unta-unta tu pakat tahu lah. Ni dia nak sembelih. Dia nak sembelih unta tu seminggu lagi nak sembelih, dia tak bagi makan dah. Dia tak mau bagi unta tu lari. Unta tu bila tak makan tak minum dia lemah, tak larat berlari. Jadi itu perempuan yang ke-10. Dan yang ke-11. Suamiku adalah Abu Zarin. Abu Zar'in. Namanya. Abu Zar'in. Okey. Abu Zar'in ni dia mak kepada Zar'in lah. Anak tu nama Zar'in. Dia adalah orang yang memberikan perhiasan kepada kedua-dua telingaku. Dia beli anting-anting. Dia tunjuklah. Perempuan yang ke-11 ni buat pula telinga dia.
Tunjuklah, dia kata, dia yang beli kat aku subang ni. Lebih kurang macam tu lah. Menjadikan aku gemuk dan membuat aku senang. Dialah yang bela aku, pandai bela sampai gemuk. Orang Arab ni tradisi dia, mereka sampai hari ni. Kalau beristeri, kena bagi gemuk. Barulah ada tuah, ada lak dia. Nah, orang yang pandai bela isteri sampai gemuk. Tengok macam saya ni lah. Okey, bukan macam tu lah. Hakikat dia, orang yang pandai menjaga segala makan minum isterinya. Dia ada orang gaji pula di rumah. Tak payah buat apa. Bela tangan dengan bela perut saja. Tangan ada tu jaga bagi putih gebu. Tak payah buat kerja apa. Dalam rumah ada khadam. Nah, ada tukang masak. Ada tukang kebun. Tak payah buat apa. Apa tak payah. Tu yang dia cerita. Nah, dia ni sampai naik gemuk. Gemuk sangat pun penyakit perempuan tu. Gemuk sangat pun penyakit. Wallah orang tak tahu lah nak kata apa pasal gemuk ni, saya tak mahu komplain banyak-banyak lah. Ciri saya sendiri macam tu. Dan lagi dia kata, dia membuat aku senang. Daripada keluarga pengembala kambing di sudut gunung, yang ini keluarga yang miskin, dia mengangkat aku menjadi sebahagian daripada keluarga pemilik kuda dan unta. Aku ni dia kata, asal ada orang susah, orang miskin. Tapi bila kahwin dengan dia jadi senang. Alhamdulillah. Allah bagi anugerah kepada dia. Dia daripada keluarga pemilik kambing saja, duduk di sudut gunung. Tapi bila kahwin dengan dia, terus jadi pemilik kepada tanah. Pemilik tanah yang tinggal menikmati hasil tuaian dari ladang. Punyalah kaya meliana. Setiap kali aku bercakap kepadanya, dia tak pernah mengejek aku. Minta apa pun. Minta cik mau apa, cik habak saja kat Nana. Nana bagi semua. Petik je habak. Cik mau yang tu saat lagi Nana pergi cari, Nana pergi beli. Bagusnya Nana. Nana buka pintu. Cik takut burung hantu. Tidurku pun tak pernah terganggu kerana dia memiliki pembantu yang mencukupi keperluannya. Aku boleh minum hingga puas dan kenyang. Dia tak pernah kacau. Kalau tidur lah. Yang ni tidur pun dia kacau. Mahal-mahal pergi basat kopi. Amboi aku dahaga. Kita baru nak letak belakang. Amboi lapar hang oi. Aku baru nak rehat sat dah. Hang suruh buat yang tu, buat yang ni, buat yang ni. Ada saja dia nak menyuruh. Sabarlah, dapat seorang suami yang suka memerintah ni, kena sabar banyak-banyak dah. Sampai kita pun jadi lagu zombie dah, nak jalan tak larat pun dia suruh juga. Allahu Akbar. Ni kena sabar. Tapi dapat suami yang cerita oleh Ummu Zar'in ni, aku tidur pun dia tak pernah kacau sebab dia ada khadam yang boleh buat segala keperluan dia. Nak makan pun makanlah. Ni nak makan pun tak senang. Kita pun elok dulu nak makan, dia tanya, ayam basuh tangan tak ambil? Ayam basuh tangan pula. Ayam tak ada. Ni dia mau ayak panas, dia mau ayak sejuk, dia mau ayak manis, dia mau ayak tawak. Alah sabar, buh pedampak bagi, lari tinggal rumah bang. Ceritalah bab suami isteri ni masing-masing ada, masing-masing pakailah. Kita tengoklah mana cerita yang boleh kita ambil pakai. Kemudian cerita perempuan ni lagi. Amboi, bahagianya Ummu Zar'in ni. Ibu mertuaku dia memiliki peralatan rumah tangga yang banyak dan rumah yang lapang. Rumah luar, mak mertuaku pula bagus. Rumah besar. Semua alat perkakas penuh. Dengan khadam semua ada. Dia nak payah buat apa? Tak payah buat apa dah. Kemudian dia kata, lalu anak lelaki kami, dia adalah anak lelaki yang ramping seperti tangkai kurma. Ramping seperti tangkai kurma, terjulur dan akan merasa kenyang hanya dengan memakan sepotong kaki kambing. Kami ada anak, tapi anak kurus tak lalu makan. Makanan berlambak-lambak. Ada anak pula tak apa makan. Anak orang miskin ni dia lalu makan. Anak orang kaya ni dia belagak sikit. Hak tu tak mau, hak ni tak mau. Anak orang susah ni, bubuh apa aja dia sebat. Dia makan. Nasi tak ada, lauk pun dia makan. Tapi kalau anak orang kaya pergi jenguk, hari ni tak ada ayam. Tak ada, tak mau. Kalau ayam pun ada bahagian-bahagian dia punya. Okey ni, pa dia punya. Tak ada pa, tak mau makan. Belagak orang kaya. Main orang miskin. Ini tak ada apa. Tak ada pun tak apa. Janji ada nasi celup belah tangan dalam
minyak, celup dalam garam, makan. Alhamdulillah boleh makan pun jadilah. Sehari sekali jumpa nasi. Dia cerita kami ada anak. Itu dia lah. Nah, makan sepotong kaki kambing saja dia kata kenyang dah. Kemudian dia kata, dia ada anak perempuan pula. Anak perempuan kami, dia adalah anak perempuan yang sentiasa mematuhi kedua-dua orang tuanya. Bahagianya. Tubuhnya padat berisi. Serta sentiasa membuat kawan-kawannya berasa iri hati kerana kecantikan wajah dan keluhuran budi pekertinya. Lalu pelayan rumah kami, dia adalah pelayan yang pandai menyimpan rahsia, yang pandai menjaga amanah, yang tidak pernah membiarkan rumah kami kotor dan tidak terurus. Kira cukup lengkap lah. Ada anak perempuan cantik, anak lelaki tamak dalam makanan. Nah, ada pelayan bagus. Tak payah duk perintah suruh dia buat tu buat ni. Kadang-kadang kita ni ada pelayan, ada orang gaji dah kerja mencuri. Kita keluar rumah dia pun curi tulang. Suruh mengasuh anak dia dera anak. Tapi yang ni Ummu Zarain ni kira kalau dia cerita ni cerita yang cukup sempurna. Kesempurnaan dia. Satu hari ada cerita dia. Satu hari Abu Zarain, suami dia, suamiku keluar rumah. Waktu itu adalah masa ketika susu diproses menjadi mentega. Musim ni musim sejuk. Nah, susu diproses menjadi mentega. Dia bertemu dengan seorang perempuan yang memiliki dua anaknya yang lincah seperti dua ekor harimau yang bermain di bawah pinggangnya dengan dua buah delima. Dia pergi kat tempat orang buat mentega. Dia dengan harapan dia nak beli mentega tu, nak bawa balik untuk isi dalam rumah dia untuk dimakan pada musim sejuk. Jadi dia pergi tengok rumah seorang balu beranak dua yang duk buat mentega. Dua-dua kanak-kanak tu lincah bermain. Main budak-budak, lagu budak-budak berlawak. Main duk keliling dia, pusing dia. Dengan dua buah delima. Lawan-lawan duk berebut. Seronoklah si suami ni. Maka suamiku menceraikanku. Allahu Akbar. Dalam duk seronok-seronok cerita. Tiba-tiba suami dia jatuh cinta dekat si janda anak dua. Itu masalah dia lah. Nah, jadi bila dah jadi macam tu, dia nak kahwin dengan perempuan tu, dia cerai Ummu Zarain ni. Dicerainya Ummu Zarain. Dia menikahi perempuan itu. Setelah itu, dia kata dah kena cerai. Dia kata, aku menikah lain lah. Habis dia kahwin lain dengan seorang lelaki yang mulia dan dermawan. Memanglah nasib perempuan ni nasib baik sangat. Binatang tunggangannya adalah seekor kuda yang kuat dan tak kenal lelah. Lari pilah jauh mana pun. Dia tak penat. Dia memiliki tombak yang dibuat daripada khasus. Ini sebuah daerah Persis, Oman dan Bahrain. Dia ada tombak lembing yang diperbuat daripada negeri Oman dan Bahrain tu. Dia mengajakku untuk melihat binatang ternakannya yang banyak, lalu memberikan kepadaku sepasang daripada setiap itu. Dia ada binatang ternakan banyak. Pilih ambil sepasang-sepasang, bawa balik pergi rumah untuk bermain. Dia berkata kepadaku, makanlah wahai Ummu Zarain, berikanlah sebagai hadiah untuk keluargamu. Bagi kat mak ayah, bagi kat adik-beradik. Jika aku gabungkan segala sesuatu yang pernah dia berikan, maka semua itu tidak akan bererti apa-apa jika dibandingkan dengan bekas paling kecil yang dimiliki oleh Abu Zarain. Dia banding pula dengan suami yang dia dapat lah ni dengan Abu Zarain. Suami hari itu yang ceraikan dia tu, dia kata tak dapat sebandingan dengan Abu Zarain. Abu Zarain ni lagi bagus lah. No? Abu Zarain ni lagi bagus lah. Jadi makna dia sayang, dia masih sayang dekat Abu Zarain. Tapi Abu Zarain ni dah cerai dia. Nah, lalu Aisyah berkata, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, aku bagimu sama seperti Abu Zarain bagi Ummu Zarain. Rasulullah ni bila dia dengar cerita ke-11 perempuan yang datang bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha pada hari itu, lepas tu Rasulullah ni buat satu rumusan. Kalau macam tu aku ni nak jadi macam Abu Zarain lah bagi Ummu Zarain. Adakah aku seperti itu? Maka Aisyah ni melompat gembira sebenarnya dalam hadis ni. Habis dia cerita semua sebelah tu.
Rasulullah kata, aku ni yang mana satu di antara yang sebelah tu? Adakah aku yang nombor sebelah tu? Nah, jadi Nabi pun bagi tahulah dia ni seperti Abu Dha'in bagi Ummu Zara'in. Aisyah melompat gembira naik di atas riba lantas memeluk dan mengucup Nabi SAW. Ya, kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau seperti itu. Nah, engkau seperti itu. Walaupun Nabi tak ada khadam, walaupun Nabi miskin, Nabi tak ada ternakan yang banyak, Nabi tak ada kenderaan yang kuat. Nah, tapi bagi Aisyah, penuh dalam hati dia, penuh dalam dada dia, melimpah ruah kasih sayang yang Nabi bagi kepada dia, menyebabkan dia rasa semua cukup. Semua cukup. Nah, hadis ni dia nak cerita pasal apa ni? Nak cerita pasal suami. Bolehkah kita buka aib suami kita dekat orang? Tak boleh. Nah, tak boleh kita membuka aib. Kecuali untuk menyelesaikan satu-satu permasalahan kepada orang yang layak kita sembang saja. Contoh kata, macam hari ni kita pergi jumpa siapa? Jumpa kaunseling. Dekat kaunseling boleh sembang? Boleh. Cerita dia akan bagi nasihat kepada kita. Kata-kata nasihat. Dia bukan nak suruh tak apa. Lari tinggal bang. Cerai bang dia. Tak. Tetapi kata-kata nasihat yang akan diberi. Jadi Aisyah ini tempat rujukan yang paling dekat kepada beliau adalah Nabi SAW. Maka Aisyah pun rujuklah kepada Nabi SAW. Nak cerita macam ni, perempuan ni macam ni. Nabi akan cerita. Nabi akan bagi penyelesaiannya jalan begini-begini. Ini jalan penyelesaiannya. Ini jalan penyelesaiannya. Jadi Aisyah akan panggil balik perempuan-perempuan itu, memberi jalan penyelesaian seorang demi seorang, seorang demi seorang. Cuma cerita yang paling bahagia sekali, yang terakhir adalah cerita tentang Ummu Zar'in dan Abu Zar'in apabila mendapat keistimewaan suami yang kaya raya dan suami yang cukup sempurna. Nah, itulah di antara kisah. Yang ni dia nak abang bukanlah kita boleh sewenang-wenangnya nah. Duk jaja cerita tentang keburukan suami. Kita haram nah. Haram tutup lagi. Kecuali kalau dah sampai tak ada jalan penyelesaian, baru kita pergi jumpa yang layak kita cerita. Siapa dia? Yang layak kita cerita? Pergi jumpa kaunseling lah. Kita pergi rujuk di pejabat agama nah. Itulah di antara hadis, kesimpulan daripada hadis yang kita baca pada hari ini. Wallahu a'lam. Mohon maaf saya ambil masa perempuan dah lebih 15 minit mohon ampun dan maaf dan halalkan segala-galanya. Baik. Ada soalan tak? Tak ada lah. Okay, tak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Syima. Hari Sabtu ni memang jatuhnya 1 Rejab kan. Lepas tu kita duk terima macam WhatsApp mengatakan kalau kita berpuasa berturut-turut 3 hari lah dia punya ganjaran dia macam ni, ganjaran dia macam ni. Adakah yang tu betul ataupun dari mana? Adakah jadi saya nak pencerahan daripada Ustazah lah. Baik. Terima kasih Kak Syima. Berkenaan dengan puasa Rejab ni, biasanya kalau daripada hadis Nabi SAW yang cerita tentang 3 hari awal, 3 hari tengah, 3 hari akhir, itu di antara hadis yang maudhu', hadis yang palsu yang dibawa datang. Namun kita boleh beramal sebab apa? Sebab hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, yang dibawakan datang oleh periwayat-periwayat hadis Bukhari dan Muslim, ada menceritakan di antara bulan-bulan Nabi banyak berpuasa, bulan Rejab dan juga bulan Sya'ban. Namun tak diletakkan 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Jadi kita bolehlah berpuasa sekadar meraihkan atau melatih diri kita untuk menghadapi dengan Ramadan. Jadi apabila kita berpuasa, antara pahala yang paling dekat iaitu insya-Allah satu janji gembira. Orang yang banyak berpuasa akan dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di sana nanti insya-Allah. Itu saja yang boleh saya bagi. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.
Habis nah? Habis tak ada apa nah. Saya sudah dulu nah. Mohon ampun dan maaf di atas segala kekhilafan saya, kekurangan saya. Nah, teruslah berselawat ke atas Nabi SAW. Besar sangat jasa Nabi SAW kepada kita. Jika tiada Nabi, tiadalah kita beriman. Jika tiada Nabi, tiadalah dunia ini. Jika tiada Nabi, tiadalah segala keindahan. Maka segala budi baginda SAW tak mampu kita balas kecuali dengan perbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi SAW. Baik, kita baca doa nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin والآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملائ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اجعلنا من الناجحين وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.